حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير. Mari sama-sama kita baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan Tuan Imam Ngurusi dan Azan Kuasa Surau, tuan-tuan, puan-puan sina jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah dengan izinnya kita isi kuliah maghrib kita pada tiap-tiap Selasa malam Rabu yang pertama. Dengan pelajaran tasawuf, kita pilih permulaan kitab tasawuf namanya Penawar Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Mandiling, Indonesia. Asal kitabnya bahasa Arab. Kemudian kita ikuti ini yang sudah diterjemah oleh Abdul Ghani Jabal Maraki, seorang ulama muda kita daripada Kelantan. Jadi bahasa Melayu lah kita baca ni. Asalnya kitab ni bahasa Arab. Ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Mandiling, Indonesia. Ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir ni pula dia meringkaskan kitab Al-Ghazali yang asalnya itulah Arba'in Usuluddin. Jadi dia rujuk kepada Arba'in Usuluddin oleh Imam Al-Ghazali, kitab tasawuf, dan dia ringkaskan, maka jadi kitabnya namanya Penawar Hati, bahasa Arab. Kemudian diterjemah oleh Abdul Ghani Jabal Maraki, seorang student daripada UKM. Dia berasal daripada Kelantan. Baik, kitab ini dinamakan dia kitab permulaan tasawuf. Ya, jadi bila cerita tasawuf ni tuan-tuan, dia dalam agama kita ni dia ada tiga. Dia tak lengkap kalau tidak tiga ini. Tiga-tiga ini dituntut kepada setiap mukallaf untuk mempelajarinya, mengetahuinya dan untuk berilmu. Yang pertama iaitulah dinamakan dia ilmu tauhid. Yang keduanya ilmu fiqh. Yang ketiganya ilmu tasawuf. Jadi tiga-tiga itu jangan sampai terabai salah satu daripadanya. Kalau ada tauhid, tak ada fiqh, tak jadi. Kalau ada fiqh, tak ada tauhid, tak jadi. Kalau ada tauhid, ada fiqh, tak ada tasawuf, tak jadi. Kalau ada tasawuf, tak ada fiqh, tak jadi. Ada tasawuf, tak ada tauhid, lagi tak jadi. Jadi tiga-tiga tu dia serangkai. Dalam agama kita ni, tiga pelajaran tu. Tauhid sebagai tapaknya.
Kalau ibarat nak buat rumah tu, tauhid tu dia punya tapak lah. Tak ada tauhid, tak boleh nak buat apa-apa. Sembahyang pun tak laku. Puasa pun tak pakai kalau tak ada tauhid. Baik. Bila tauhid itu jadi tapak, bangunannya pekah. Jadi tapak tu kalau tak buat bangunan, tak jadi juga. Dia kena buat bangunan. Bangunannya pekah. Pekah tu amal ibadat lah. Yang kita kerja hari-harian tu, itu bangunan. Jadi bila ada tapak, dah buat bangunan, tak dikawal, tak dijaga bangunan tu tak jadi juga. Boleh jadi condong, boleh jadi perlus, boleh jadi dimakan bubuk, anai-anai dan sebagainya, tumbang bangunan tu. Jadi yang mengawal bangunan yang dibangunkan di atas tapak tauhid tadi, tasawuf. Jadi itu tasawuf itu salah satu daripada tiga. Jadi bukan tauhid dengan fiqh saja, dengan tasawuf tiga-tiga. Jadi timbul tiga ini sebenarnya berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW. Dalam agama Islam ni ada tiga. Jadi Nabi didatangi oleh Jibril alaihissalam masa Nabi buat pengajian. Macam kita buat pengajian ni, tapi Nabi duduk tak atas kursi ni. Duduk bawah dengan jamaah bawah. Nabi duduk macam tahiyat awal. Tiba-tiba datang dia seorang. Pakaian cantik, putih, kemas, rambut kemas. Tiba-tiba duduk aja berdepan dengan Nabi. Ditemukannya lutut dia dengan lutut Nabi. Nabi duduk macam tahiyat awal tu kan, dia pun duduk macam tahiyat awal tu. Tengah-tengah Nabi mengaji. Jadi jemaah tak nampak datang daripada mana dia. Pintu tingkap semua tutup. Tiba-tiba ada je datang. Bila datang tu pula, soal Nabi. Akhbirni anil Islam. Cuba ceritakan Islam tu apa? Maka Nabi pun jawab, Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'ti zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Nabi jawab, Islam itu, rukun Islam itulah ucap kalimat syahadat, sembahyang, puasa, zakat, haji. Bila Nabi jawab macam tu, sadaqta. Betul. Soal pula yang kedua, akhbirni anil iman. Ceritakan pula mengenai tentang iman. Nabi pun jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Nabi jawablah rukun iman yang 6 tu. Iman itu ialah beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Bila Nabi jawab macam tu, dia pula sebut sadaqta. Betul. Soal yang ketiga pula. Akhbirni anil ihsan. Ceritakan pula tentang ihsan. Maka Nabi jawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu buat kerja, beribadat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik-baik, seolah-olah macam kamu melihat Allah ada di hadapan. Walaupun kamu tak nampak Allah dengan mata kasar kamu, tapi kamu kena yakin Allah sentiasa memerhati kerja kamu. Itu ihsan namanya. Jadi bila diambil daripada hadis tu, Islam tu pekah. Kerja-kerja luaran, sembahyang, puasa, zakat, haji. Iman itu dalaman, iman itu tauhid, keyakinan, iktikad. Ihsan itu apa dia? Dicantum Islam dengan iman, maka baru dia ada ihsan. Ihsan itulah tasawuf. Jadi kita lakukan itu semua sebaik-baiknya di luar secara pekah.
Dan sebaik-baiknya di dalam secara tasawuf, hati kita kena ikhlas, jujur dan sebagainya. Jadi kata Jibril, bila Nabi jawab macam tu, sadaqta. Betul. Kemudian dia soal yang keempat. Akhbirni anisa'ah. Bila hari kiamat? Nabi pun tak jawab. Mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il. Takkan yang kena tanya boleh jawab, yang tanya lagi tahu. Rupanya Jibril pun tak tahu bila hari kiamat. Ada yang tahu bila hari kiamat. Jadi terus soalan yang kelima. Akhbirni an amaratiha. Ceritakan pula tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadilah kalau tak tahu bila kiamat, tapi tandanya. Nabi jawab. Tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Wa antaral uratal uqubata ri'a asya'a yatatawaluna bil bunyan. Nabi jawab, tanda hari kiamat itu hamba ibu dia melahirkan anak dia besar nanti boleh jadi raja. Itu tanda hari kiamat. Ibu hamba, tapi anak boleh jadi raja. Macam mana tu? Padahal hamba abdi. Boleh jual. Tapi anak dia boleh jadi raja. Jadi ulama-ulama huraikan hadis ini berlaku tak sekarang? Berlaku. Di zaman-zaman Nabi dulu dah berlaku dah. Sekarang mana ada hamba? Zaman Nabi itu ada hamba. Zaman sahabat ada hamba. Zaman tabi'in masih ada hamba. Jadi hamba, mak dia jadi hamba. Hamba kepada raja. Boleh. Jadi bila jadi hamba kepada raja, raja boleh pakai hamba tu macam isteri dia. Bila pakai macam isteri dia, dia mengandung, melahirkan anak. Anak dia nanti bila besar, dia jadi raja. Mewarisi bapa dia, mak dia tetap hamba. Dah berlaku. Tanda hari kiamat, Nabi cerita. Yang kedua, tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Sudah selesai. Wa antaral hufatal urata ri'a asya'a yatatawaluna bil bunyan. Kalau kita perhati orang tu, kalau istilahnya hufata, kaki ayam, pakaian selai sepinggang aja, kerja gembala kambing aja, gaji bukan besar sangat, tapi berlawan-lawan nak meninggikan bangunan. Yatatawaluna bil bunyan. Itu rupanya tanda hari kiamat. Kalau istilahnya belum mampu lagi buat bangunan tinggi, tapi buat juga. Macam mana buat? Cari jalan lah. Nak buat. Yalah, kerja gembala kambing, pakaian selai sepinggang, kaki ayam pula tu, tak ada kasut, upata. Tapi buat bangunan tinggi-tinggi. Kalau individu, kalau negeri sekarang semua lawan bangunan tinggi-tinggi. Padahal bukan mampu sangat. Tapi buat juga. Atau tanda hari kiamat. Kita pun ada bangunan tinggi. PLCC. Arab lagi dibuat. Saudi jam besar. Dubai lagi dibuat. Masing-masing nak buat ni. Lawan. Yatatawaluna bil bunyan. Berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan. Itu tanda dekat hari kiamat. Itu Nabi jawab. Bila Nabi jawab macam tu, sadaqta. Tak lama hilang, sekelip mata hilang. Bila hilang, Nabi tanya dengan jamaah yang mengaji sahabat dengan Nabi itu, Atadri manisail, kamu tahu tak siapa yang tanya saya tadi? Sahabat-sahabat semua tak berani jawab. Sebab datangnya tak nampak, baliknya pun tak nampak. Kemudian Nabi beritahu, dia tu Jibril, dia tu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang jumpa kita, mengajarkan agama kita. Jadi agama kita tu Islam, iman, ihsan. Jadi kalau pelajaran, ya, Islam tu fiqh, kerja-kerja luaran,
Iman itu tauhid, i'tikad keyakinan. Ihsan itu baiki dua kerja ini, itu namanya tasawuf. Baiki luar dan dalam. Itu dah timbulnya tasawuf. Yang kita nak belajar ni tasawuf. Mudah-mudahan ada guru lain mengajar tauhid. Mudah-mudahan ada guru lain mengajar fikih. Boleh itu tuan-tuan. Fatimah itu. Jadi agama kita ni ada 3. Siapa bertauhid tidak berfikih, tak jadi. Siapa berfikih tidak bertauhid, tak jadi. Siapa berfikih dan bertauhid tidak bertasawuf, tidak jadi. Siapa bertasawuf tidak berfikih, tak jadi. Siapa bertasawuf tidak bertauhid, lagi tak jadi. Jadi 3-3 itu kena ada. Baik, yang kita nak belajar ni tasawuf. Jadi ini pendahuluan kitab tasawuf yang mudah. Jadi tasawuf ni ilmu yang kita pelajari untuk membaiki hati. Bila cerita hati pula dalam tasawuf, hati yang berketul tu kan Ustaz? Bukan. Nak membaiki di dalam yang berketul tu. Yang di dalam berketul itulah dinamakan dia insan. Yang dinamakan dia manusia, itu dia insan. Yang berketul itu dia punya sangkar, dia punya bekas saja, dia punya bakul saja. Itu serahkan pada doktor-doktor aja kalau nak baiki. Oleh itu Nabi nak pergi Mi'raj tu dibelah tu hati tu. Bukan jantungnya itu, dibersihkan dalam tu. Baru boleh pergi Mi'raj. Jadi kita tak payahlah tunggu Jibril datang belah. Jibril pun tak datang jumpa kita. Siapa kita? Nabi boleh datang. Jibril. Jadi dibersihkan hati tu. Yang itu tu pelajaran tahu tasawuf tu nak membersihkan hati. Bukannya yang ketul jantung tu. Di dalamnya tu. Baik, bila saya tanya ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada terasa tak? Yang berketul tu memang ada lah kan? Terasa tak? Bila terasa itulah dia insan. Itu namanya hakikat manusia tu, itulah dia. Jadi nak dibaiki dalaman tu. Manusia ini bukan jasad ni tuan-tuan. Jasad ini belum lagi manusia. Dan manusia pula dia kena ada roh dan jasad. Kalau tak ada roh, tak ada hati, tak ada dalaman, bukan manusia. Oleh sebab kita ni tuan-tuan bila mati, roh dah pisah dengan badan, nama manusia lagi kan? Mayat katanya. Kalau binatang bangkai, bukan orang lagi. Tapi bila ada nyawa ni barulah nama manusia. Jadi manusia ni dia mesti ada luar dan ada dalam. Dalam itulah namanya hati. Hati itulah yang dipelajari dalam tasawuf. Nak membaiki hati. Hati baik, maka di luar jadi baik. Hati tak baik, di luar juga jadi tak baik. Yang dikatakan hati itu bukan yang berketul tu. Berketul itu dia punya bekas saja. Di dalam tu. Atau dinamakan dia roh. Bila dia tanya roh tu apa dia Ustaz? Yas'alunaka 'anir roh. Mereka bertanya pada kamu nanti wahai Muhammad mengenai tentang roh. Jangan nak jawab. Roh tu apa dia? Qul, jawab olehmu wahai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhan. Tak ada siapa yang tahu. Tapi terasa tak kita ada roh? Ada tak? Ada. Apa dia roh? Di mana letak roh? Tapi ada. Kalau roh tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang roh itulah yang dinamakan dalaman, bukan luaran. Yang luaran ni badan. Jadi kita ni lengkap manusia ni. Ada jasad dan ada roh. Ada badan, ada jasmani dan ada rohani. Jadi tasawuf ni akan membincang tentang rohani. Fiqh membincang tentang jasmani luaran. Tauhid dia membincang tentang keyakinan dan i'tikad keimanan. Jadi tiga-tiga tu dia kena ada. Jadi itulah kerja tasawuf, membaiki dalaman.
Dalaman itu namanya rohani, ruh. Ataupun kata Al-Ghazali, ya, 4 istilah ni pada bahasa berbeza, tapi pada hakikatnya sama. Apa dia? Roh, nafsu, aklu, kalbu. Pada bahasa lain-lain. Tapi hakikatnya 4 ni satu. Apa dia? Itulah dia insan namanya. Manusia. Itu kata Rasulullah SAW. Inna fi jasadi ibni Adam mudrah. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Wa iza fasadat fasadatil jasadu kulluh. Sesungguhnya setiap diri anak Adam kita ni ada di dalamnya tu seketul daging. Tadilah. Kalau itu baik, baik seluruh anggota luar. Kalau itu tak baik, maka tak baik anggota luar. Ala wahyal qalbu. Apakah itu tidak dinamakan hati, kata Rasulullah SAW. Itulah namanya hati. Tapi bukan yang betul tu. Di dalam hati itu yang ada perasaan. Hati itulah yang beriman. Hati itulah yang percaya. Hati itulah yang yakin. Hati itulah yang ikhlas. Hati itulah yang macam-macam lagi. Sifat-sifat dalam pelajaran tasawuf kita nanti. Tawadhu, rendah diri. Itu maksud macam itu. Okey. Jadi kita menjurus kepada dalaman. Itu tasawuf. Boleh ya? Jadi bila dalaman tu, nanti jangan tanya macam mana basuh muka Ustaz. Itu bukan tasawuf, itu PK. Macam mana takbiratul ihram Ustaz? Dia gini, ni luruskan dengan sini. Itu bukan tasawuf, itu PK. Tasawuf, macam mana ikhlas tak buat kerja tu? Atau buat kerja tu kerana pak mentua apa? Kalau buat kerja kerana pak mentua, tak ikhlas. Dia yang ikhlas kerana Allah saja. Kenapa sembahyang? Allah suruh. Ada orang dulu, kenapa sembahyang? Pak mentua ada. Pak mentua tak ada, tak sembahyang. Allah sentiasa ada. Allah itu seluruhlah tuan-tuan. Jadi kita jaga hati itu tasawuf lah. Jadi kita mulakan dalam perjalanan tasawuf tu begitu pendahuluan kata penterjemah kita ni. Ya. Sudah diterjemahkan oleh Abdul Ghani Jabal Maraki yang ditulis bahasa Arab oleh Syekh Abdul Qadir Indonesia Al-Mandili. Maknanya dia orang Indonesia, orang Mandili. Sebagai pendahuluannya, dia kata ketahuilah bahawa ilmu tasawuf itu adalah pengetahuan yang diketahui dengannya segala kelakuan hati. Jadi belajar tasawuf ni semua kita membincang hati. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri. Kita bincang nanti kelakuan hati yang terpuji, yang dipuji. Kalau dalam tasawuf namanya sifat-sifat mahmudah yang terpuji. Hati itu kita bincang. Contohnya seperti merendah diri, tawadhu. Itu hati itu, merendah diri. Tapi kalau merendah diri bungkuk itu bukan tasawuf. Itu badan. Hati merendah diri. Ada juga orang merendah diri bungkuk. Hati namanya tawadhu. Maksud tawadhu tu, siapalah kita. Makhluk Allah jadikan, dikurniakan dan macam-macam. Merendah diri. Tapi kalau dia merendah diri badan, itu bukan tasawuf. Tapi hatinya kata, kau tahu aku siapa? Kau tak kenal ke? Itu bukan tawadhu. Jadi siapalah aku. Tapi kalau dia kata, kau tahu aku ni siapa? Itu takabur namanya. Itu dijaga dalam tasawuf. Jadi bila hati dia tawaduk, cakap dia pun, siapalah aku. Tapi kalau hati tak jaga, dia takabur, kau tahu aku siapa. Siapa tak kenal. Itu namanya takabur. Itu hati. Jadi bila hati baik, cakapnya pun baik.
Bila hati tak baik, cakapnya pun tak baik. Itu baru bab tawaduk saja. Nanti kita bincang. Banyak lagi dalam bab menyentuh tentang hati. Ya, merendah diri dan bersabar. Kita tengok. Kalau diuji oleh Allah SWT, sabar. Sabar. Bila sabar hati, tak ada apa-apa. Tapi bila tak sabar hati, melompat. Bila sabar, tenang. Hati, sabar. Itu nanti nak dibincang. Sabar atau kelakuan yang dicela. Jadi kita bincang pula, nanti kita bincang dalam hati yang dicela. Contohnya seperti dengki. Dengki, asal dengki ke orang itu hati. Hati. Asal dengki. Asal dengki itu kalau bahasa mudahnya, tak senang tengok orang senang. Tengok orang senang, dia pula tak senang. Sebab dia diam aja, orang senang, alhamdulillah. Itu hasad dengki. Nanti kita bincang. Itu sifat mazmumah namanya dalam tasawuf. Jadi nanti kita bincang dalam kitab ulama yang apa-apa juga pun, asasnya sifat mahmudah tu ada 10, sifat mazmumah tu ada 10. Jadi 20 itulah tajuk yang nak dibincang dalam hati ini. Yang mahmudah itu kita semai dalam hati kita kena ada. Yang mazmumah itu kita bersihkan. Buang. Sebab mazmumah itu tak baik. Contohnya macam dengki. Itu akan dibincang nanti. Itu sifat yang dicela ataupun mazmumah. Dan membesar diri dalam hati. Membesar diri itu maknanya kapur, kibir, besar diri, angkuh, sombong, agah, kata orang Pantai Timur. Kalau kita orang Jawa apa kata? Sombong juga kan? Lain kot. Saya pun tak tahu. Kena belajar kan? Jadi itu hati itu tak boleh dia membesar diri. Nanti kita bincang. Baik. Itu kerja ilmu tasawuf yang kita nak baca ni. Faedahnya bila kita belajar tasawuf, apa kita dapat? Ialah menyampaikan kepada pengosongan hati. Peringkat yang paling tinggi bila belajar tasawuf ini, puncaknya ialah mengosongkan hati daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala. Hati kita biar kosong. Yang ada dalam hati kita Allah Subhanahu Ta'ala saja. Maksud yang kita ingat, Allah saja. Allah, Allah, Allah saja. Itu puncak tasawuf. Tujuan tasawuf kita belajar tu nak mengosongkan hati selain dari Allah. Jadi dalam hati kita Allah saja. Apa sebab? Sebab apa juga yang ada pada kita ni, diri kita apa juga, semua kurniaan Allah SWT. Ingat. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Bukan Abdul Qadir Mendiling ni, Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Dunia boleh di tangan, tapi jangan dalam hati. Dalam hati Allah saja yang memberi dunia. Dunia biarlah di tangan, kiri kanan tak apa. Tapi jangan masukkan dalam hati. Dalam hati kita Allah saja yang memberi dunia itu tadi. Itu puncak tasawuf tu. Mengosongkan hati ya sampai kepada tidak ada lagi dalam hati kita kecuali Allah SWT saja. Dan menghiasi hati dengan hanya memandang kepada Allah SWT saja. Hati kita ingat pada Allah SWT saja, ya, dan ya Allah Subhanahu Taala saja sebagai Tuhan sekalian alam. Sebab dialah yang memiliki seluruh alam. Walaupun kita guna alam, kita makan alam, kita mikun alam, kita apa semua, tapi hati ingat pada pemberi dan pencipta alam. Itu kerja tasawuf. Faedah. Jadi ingat pada Allah. Tak pernah lupa pada Allah yang memberi alam keseluruhannya semua. Milik Allah SWT. Dia yang jadikan untuk kita. Boleh, ambillah sila. Tapi hati kita jangan ada alam ni. Alam di luar. Yang ada pemilik dan pencipta alam saja. Betulnya jadi orang itu baik. Orang sufi. Orang tasawuf. Itu faedahnya. Yang ketiga. Hantarannya. Maksud maudhu' yang kita bincang
dalam tasawuf ni apa dia? Ialah hati manusia itu sendiri. Macam mana nanti? Dari sudut kelakuan hati macam mana? Yang datang kepada hati apa dia? Itu semua kita bincang hati. Macam mana nak membersihkan hati? Macam mana nak menghilangkan takabur, ujub, riak, sum'ah, dengki, hasad pada orang tu macam mana? Itu buang. Kita nak masukkan sabar, syukur, qanaah, tawaduk dan sebagainya. Hukumnya, apa hukum pula kita belajar tasawuf ini? Ialah fardu ain. Semua orang kena belajar tasawuf. Ke atas setiap yang berakal serta balik. Maksudnya mukallaf. Bila balik saja cukup umur dan berakal waras pula, wajib belajar tasawuf, membaiki hati. Itu hukum. Sama dengan hukum sembahyang juga. Sembahyang pun juga fardu ain. Belajar tasawuf pun juga fardu ain. Bertasawuf pun juga fardu ain. Jadi bila ada ilmu tu kena pakailah. Tempat ambilan tasawuf ni di mana? Kita belajar di tasawuf ni. Sumbernya di mana? Ialah daripada Al-Quran. Bila kita rujuk Quran, semua ada dekat situ tasawuf. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dalam Quran. Sembah Tuhan kamu. Abdikan diri pada Tuhan kamu. Kalau sembahyang tu sembahyanglah. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sehingga kamu mati. Selagi hidup. Jadi dalam Quran itu menyuruh kita tasawuf. Buat itu PK. Tapi hati bersihkan ikhlas itu tasawuf. Itu dalam Quran. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dalam Quran banyak lagi disebut mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas dalam agama. Dalam hadis pun banyak juga. Itu sumbernya ambilan tasawuf ni daripada Quran dan daripada hadis Nabi. Hadis Nabi ini yang disebut oleh Nabi SAW itu dengan perkataan, dengan perbuatan Nabi dan diri Nabi itu sendiri. Sebab tasawuf itu hati. Jadi diri Nabi itu orang tasawuf. Walaupun Nabi kadang tak bersabda, Nabi tak berbuat, tapi Nabi dalam hatinya, jiwa dia itu ialah orang yang sufi. Nabi. Diri Nabi itu tasawuf. Perbuatan dia ikut tasawuf. Cakap dia ikut tasawuf. Walaupun cakap dan perbuatan yang kita dengar itu PK. Tapi di dalam hatinya lillahi ta'ala. Yang itu yang menjadi sumber rujukan kita. Baik, namanya apa dia? Pelajaran kita ni ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni tuan-tuan macam-macam lah. Kenapa dinamakan tasawuf? Pertama, tasawuf ni asal daripada sufi, bersih. Jadi membersihkan hati. Ada juga ambil daripada orang-orang yang membersihkan hati ni pakaiannya pakaian suf. Suf itu pakaian kasar. Kalau zaman-zaman dulu maknanya pakaian kulit kambing yang ada bulu-bulu. Sudah disamak pakai itulah. Maknanya suf. Itu orang tasawuf. Ada juga mengatakan suf itu ialah kumpulan-kumpulan yang duduk di mihrab Nabi. Ya. Tak ada rumah, tak ada apa. Duduk di mihrab masjid Nabi. Tapi ibadat sama Nabi. Itu punya orang-orang sufi. Jadi asal yang betul yang kuatnya suf itu ialah sufi, safiyah, bersih, suci, nak membersihkan hati. Itu namanya tasawuf. Baik, apa maksud ilmu tasawuf? Dan ketahuilah bahawa maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir. Jadi tujuan kita membersihkan hati. Tapi tak cukup kalau hati saja dibersihkan, kena bersihkan anggota yang zahir juga kena bersih. Cuma anggota zahir bersihkan daripada najis. Ya. So, kalau nak apa semua, bersih daripada hadas kecil, bersih daripada hadas besar. Tapi bila hati pula nak dibersihkan dalaman itu, daripada yang 10 yang mazmumah tu kena bersihkan.
ujub, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Jadi tujuan tasawuf itu ialah nak membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Di luar jangan ada yang keji. Itu tasawuf. Walaupun dia dalaman tadi, tapi dia di luar dulu kena baiki. Dia tak boleh nak baiki dalam, dia luar tak dibaiki. Daripada yang keji, ya untuk membawa kepada pembersihan hati. Jadi hati ni nak bersih, di luar dulu kena bersih. Jadi bila di luar ni maknanya pekah. Jadi pekah kena buat dulu. Barulah bersihkan dalam. Tadi dalam hadis, pekah ni Islam. Iman itu tauhid. Tasawuf itu ihsan. Dalam pelajaran kita ni, ya, yang kita nak belajar ni ilmu tasawuf. Ya kalau nak belajar macam mana cara sembahyang, cara berwuduk, cara mandi dan sebagainya, itu pekah. Puasa, zakat, haji itu pekah. Macam mana iktikad keyakinan, itu namanya tauhid. Itu nama-nama. Tapi bila kita meningkat nanti tuan-tuan, tidak disebut lagi dah pekah. Tidak disebut lagi dah tauhid. Tidak disebut lagi dah tasawuf. Apa istilahnya? Pekah yang kita buat itu namanya syariat. Syariat. Undang-undang peraturan yang ditentukan oleh Allah kena begini-begini. Dalam ibadat begini. Dalam jual beli begini. Dalam munakahat begini. Dalam negara, dalam masyarakat kena begini. Itu dinamakan dia syariat. Tadi asalnya pekah. Islam. Islam namanya pekah. Tapi bila meningkat nanti namanya itu syariat. Baik. Tauhid yang iman tadi. Dalam hadis iman. Dalam pelajaran kita tauhid. Tapi bila dia meningkat tak sebut lagi tuan-tuan. Tauhid dan iman. Itu namanya ilmu hakikat. Hakikatnya segala-galanya daripada Allah SWT. Kita ni tak ada apa-apa. Kalau tak izin tuan-tuan. Kita tak kumpul malam ni. Tapi semua dengan izin Allah SWT. Sudah tercatat dekat Allah. Itu hakikat. Tauhid tu. Maknanya bila dah puncak tauhid tu kita dah. Hakikatnya semua daripada Allah SWT. Baik. Tasawuf ni tuan-tuan. Tidak dinamakan lagi tasawuf. Tidak dinamakan lagi ihsan. Namanya tarikat. Sebut tarikat. Bukan tarikat yang khusus yang ambil ijazah pada tuan guru itu yang tarikat yang khusus. Ini tarikat secara umum namanya tasawuf. Tarikat tu artinya jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah. Hati kita kena bersih. Itu macam Nabi kita nak Mi'raj. Kena bedah dulu hati ini. Buang tu semua basuh naik gam-gam baru boleh naik. Tak payah naik ke terbang dia. Itu nama nanti berubah. Syariat, pekah, tarikat, tasawuf, hakikat, tauhid. Nanti bila kita bincang tiga-tiga ni tuan, bila dah jadi betul-betul jiwa kita nak begitu dah ada tiga-tiga, maka Allah akan berikan dia ilmu ma'rifat. Atau puncak sekali ma'rifat. Jadi kalau syariat tak ada, tarikat tak ada, hakikat tak ada, nak ma'rifat. Maksud begitulah lebih kurang. Itu nanti mudah-mudahan. Jadi kita mulakan dulu kitab kita ni pendahuluan ilmu tasawuf. Masuk waktu nak azan ke? Nak azan. Sila. Kita beri laluan azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Maksud ilmu tasawuf tu ya, bahawa maksud daripada ilmu tasawuf itu dia tasawuf tadi bersih suci, membersihkan anggota zahir dan seterusnya tujuannya untuk membersihkan hati. Jadi bukan hati saja, luar dulu. Mana luar tu ada pekah lah. Tasawuf juga kena bersihkan luar dan bersihkan dalam. Tujuannya memang dalam, tapi tidak terus dalam saja, daripada luar sampai ke dalam. Ya, daripada segala sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang tidak baik. Itu kata Imam Malik rahimahullah. Jangan berpekah saja tidak bertasawuf. Man tafaqqaha bila tasawufin tafassaqah. Siapa berpekah saja, di luar saja, tidak jaga dalam, maka dia masih fasik lagi. Berdosa lagi dia. Tapi sebaliknya pula, man tasawwafa bila tafaqquhin tazandaqa. Kalau dia bertasawuf dalam tapi tak buat kerja luar, itu lagi rosak. Dindik nanti. Jaga hati tapi tak sembahyang. Hari ini saya terbaca satu dekat TikTok.
mengenai tentang sembahyang. Dicabar seluruh dunia mufti tak boleh lawan kami sekarang. Mufti Malaysia pun tak boleh. Tak ada yang berani cabar kami. Sembahyang ni tak lagi macam ni tuan-tuan. Dah dirubah. Mungkin tuan-tuan ada tengok tu ya. Allahu Akbar. Kita mudah-mudahan pihak yang berwajib itu ambil tindakan cepat. Kalau tidak rosak kita. Itu katanya sudah dirubah cara sembahyang ni oleh Imam Mahdi. Tak ada lagi macam kita. Main dalaman saja. Jadi kita cerita tasawuf tadi dalam, takut terpengaruh lah. Ini ilmu ni kita luar dan dalam, bukan dalam saja. Itu kata Imam Malik, man tasawwafa bila tafaqquhin tazandaqa. Kalau dia bertasawuf dalaman tapi di luar tak buat, itu jadi zindik, lagi parah. Yang mana yang betul? Man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Kena berpekah dan bertasawuf, itu yang benar. Mana luar dan dalam. Jadi bila kita mengaji tasawuf ni, bersihkan luar. Walaupun tujuannya membersihkan dalam, tapi luar kena bersihkan dulu. Luar dan dalam jadi hati. Maksud, tidak satu saja. Tidak luar saja. Dan tidak dalam saja. Dua-dua luar dan dalam. Maka oleh itu dalam perbincangan kita nanti, ya, kita bincang anggota zahir kita. Ya, anggota zahir kita akan bincang, iaitu ialah mata, telinga, lidah, perut, faraj, kemaluan, dua tangan dan dua kaki. Itu anggota zahir kita bincang. Dan nak membersihkan hati dalam tadi. Jadi luar juga ada bersih. Ingatlah di dalam hatimu, kata ulama ni, bahawa Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepadamu dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Banyak nikmat. Iaitu segala anggota-anggotamu. Yang 7 tadi, anggota luar tu. Yang wajib kamu melihara dia, jaga, guna pada tempatnya dibenarkan sahaja. Dan mensyukurinya, guna yang dibenar, yang diizin oleh Allah saja. Maka jika engkau tiada memeliharakannya, tak jaga, tak kawal, ya, tak guna pada tempatnya dibenarkan, saya semua itu akan menjadi saksi atasmu nanti pada hari kiamat nanti. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 65. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu, ya, kami meteraikan, kami tutup mulut mereka, ya, pada ketika itu, dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kepada kami kesalahan masing-masing. Tangan buat salah, tangan yang bercakap nanti. Dan kaki mereka pula, kaki buat salah, kaki yang bercakap nanti. Ya, menjadi saksi tentang apa-apa juga yang mereka telah usahakan di hari akhirat nanti. Jadi anggota luar kena jaga juga. Sebab itu nanti jadi saksi di hari akhirat. Walaupun tujuan tasawuf kita nak membaiki hati, tapi luar kena baiki. Dalam surah Yasin ayat 65. Maka setiap anggota itu bertutur dia, bercakap dia mengenai kejahatan yang keluar daripadanya. Ini dijelaskan juga oleh Allah SWT dalam surah Fussilat ayat 22. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَيَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ زَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dan semasa kamu berselindung nanti, ketika melakukan dosa di dunia dulu, di dunia kita berselindung, menyuruk-nyuruk, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu nanti menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu. Di dunia boleh sorok-sorok, di sana nanti semua jadi saksi. Akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara tersembunyi itu, Allah tahu semua itu. Sebab tidak ada satu pun yang tersembunyi pada Allah SWT. Allah SWT lihat. Itu kalau belajar tauhid, maknanya takluk sifat basar itu adalah dinamakan dia inkishaf, terbuka nyata pada Allah SWT.
dan tiada dapat tersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut itu, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Jadi tak boleh nak nyorok-nyorok di akhirat. Jadi nak selamat di akhirat macam mana? Bersihkan anggota zahir itu daripada buat salah. Kerana semua itu tiada bercerai daripada manusia. Dia tak boleh pisah dengan kita tu. Pada setiap masa dan pada setiap tempat. Di mana saja mata kaki kita ada. Tempat mana saja ada. Kalau dia buat salah nanti di sana dia jadi saksi semua. Bukan boleh sembunyi-sembunyi. Berikut ini adalah 7 pasal bagi segala anggota yang 7 itu. Jadi nanti akan datang. Bila kita sambung, kita terus mulanya bincangkan anggota yang 7 itu macam mana nak jaga. Macam mana nak guna, macam mana nak pelihara, macam mana nak pakai, ke mana nak pakai. Contohnya yang pertama nanti mata. Jadi sekat itu dulu untuk malam ni tuan-tuan. Jadi bila kita sambung, bab pertama anggota yang 7 itu kita bincang ada 7 pasal. Pasal pertama nanti cerita mata, cerita telinga, cerita lidah, nanti satu-satu yang luaran. Baru nanti cerita dalaman. Jadi luar dan dalam insyaAllah. Baik, untuk malam ni sekat itu saja. Wallahu a'lam. Ada apa-apa tuan-tuan mau dibincang ke, mau berkongsi ke maklumat? Oh, ada. Kalau bahasa mudahnya, ada soalan. Baik, kalau tak ada soalan, Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu pembukaan pendahuluan kitab kita ni, pendahuluan mengenai tentang tasawuf. Nanti akan datang kita sambung, kita bincang mengenai tentang jaga anggota zahir yang 7. Baru nanti jaga hati. Begitu. Kita tangguhna surah Wal-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat isya.